Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1521. Antara paparan utama. Rakyat sudah muak. Usah dilayan Raja Petra punya gila. Ke arah melahirkan mahasiswa berkualiti tinggi. Ceroboh rumah MD Selangor, terdesak sangatkah PAS? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perikatan Nasional PN diminta berhenti merosakkan amalan demokrasi di negara ini kerana berterusan mahu menubuhkan kerajaan pintu belakang. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di dalam satu kenyataan menggesa pembangkang agar menghentikan segala usaha tebuk atap seperti langkah Dubai dan langkah Chowkit. Menurutnya, rakyat mahu melihat kestabilan politik di negara dicapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan kepada pelabur asing untuk masuk melabur. Saya fikir pembangkang cukuplah untuk melakukan langkah-langkah yang apa nama sekalipun. Jangan buang masa rakyat, katanya. Tambah beliau, akuan bersumpah tidak lagi digunakan sebagai platform utama sebagaimana sebelum kewujudan Akta Anti Lompat Parti. Kini keputusan besar perlu dibuat parti dan jika mahu menukar sokongan mesti dibuat dengan cara en bloc. Ini tidak akan berlaku kerana jaminan telah diberikan Gabungan Parti Sarawak GPS yang diterajui oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Begitu juga dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS, katanya. Sebelum ini, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mengesahkan wujud rancangan di pihak Perikatan Nasional PN untuk menumbangkan kerajaan persekutuan menerusi proses demokrasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Langkah itu dirangka berdasarkan kelompongan Akta Anti Lompat Parti yang digunakan Kerajaan Madani untuk menarik sokongan 5 ahli Parlimen PN. Sebelum itu, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Datuk Ismail Yusof mendedahkan terdapat gerakan yang dinamakan Langkah Dubai untuk menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dirancang dan didalangi pemimpin pembangkang kononnya demi menutup pelbagai kelemahan kerajaan perpaduan sekarang. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata suasana politik negara yang dinamik menyaksikan parti kerajaan dan pembangkang mempunyai strategi masing-masing. Tetapi kadar pengangguran mesti dikurangkan dan peluang pekerjaan mesti diwujudkan, bukan berpolitik. Boleh berpolitik apabila sampai waktunya untuk rakyat mengundi pada pilihan raya, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim kata walaupun perkara tersebut dibenarkan undang-undang tetapi akan merencatkan kestabilan politik menerusi pelbagai langkah yang sedang cuba direalisasikan. Menurutnya, percaturan politik yang salah apatah lagi membelakangkan kepentingan rakyat hanya akan merugikan negara. Sabar, kasihanilah dengan rakyat. Kalau nak jatuhkan kerajaan bukan dengan cara tarik sokongan terhadap kerajaan, ikut pintu belakang atau tebuk atap, tunggulah PRU akan datang. Kerajaan yang ada ini baru berusia setahun. Ada 3 atau 4 tahun lagi, bolehlah nilaikan prestasinya. Kalau elok, rakyat pilihlah semula. Kalau tak elok, gantikan dengan yang lain. Ada caranya, katanya. Mengulas lanjut, Hassan berkata PN perlu memberi ruang kepada Kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghabiskan penggalnya dan selepas itu jika masih tidak puas hati boleh memilih gabungan politik lain sebagai kerajaan baharu. Cukup-cukuplah apa salah atau apa kelemahan kerajaan sekarang. Kerajaan sekarang cuba atasi dan buat yang terbaik. Kalau ada polisi yang lebih baik, tunggulah PRU dan menang nanti bolehlah laksanakan, ujarnya. Katanya lagi, menjatuhkan kerajaan sedia ada ketika ini tidak wajar kerana terdapat pelbagai isu dalam negara yang memerlukan perhatian serta penyelesaian antaranya memulihkan ekonomi, menangani COVID-19, banjir dan kes denggi. Kemarin, Pejabat Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin menafikan kenyataan tular yang mendakwa kononnya Agung telah berkenan menerima menghadap 118 ahli parlimen yang menyokong PN bersama-sama dengan akuan berkanun SD mereka. Terdahulu dilaporkan Muhammad Sanusi Mat Noor mengakui mereka sentiasa mencuba untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada dan menganggap langkah tersebut seperti menjaringkan gol dalam perlawanan bola sepak. Ternyata mereka tidak boleh menerima hakikat bahawa mereka sudah gagal bentuk kerajaan selepas PRU15, tetapi mereka berikan harapan yang sangat tinggi kepada penyokong dan ahli-ahli parlimen mereka.
Bulan demi bulan, mereka terus memberi harapan palsu itu. Sedangkan mereka sebenarnya memperkecilkan titah duli yang di-Pertuan Agong yang sudah buat keputusan muktamad. Tetapi mereka berlindung di sebalik kononnya dikatakan wujud gerakan dipanggil langkah Dubai, langkah Cawkit, langkah Pavilion dan pelbagai langkah yang kelihatannya sumbang. Tidak pernah putus asa pimpinan PN dalam memberi harapan, ternyata besar sungguh cita-cita kalian untuk menyakau wang negara dan terselamat daripada pelbagai pertuduhan di mahkamah. Namun begitu, tahukah anda bahawa rakyat sudah muak? Propaganda terbaru, blogger Raja Petra Kamarudin kononnya pembangkang Perikatan Nasional PN telah pun mendapat sokongan. Lebih 120 ahli parlimen untuk PN membentuk kerajaan. Ternyata satu pembodohan yang nyata. Semakan terhadap dakwaan yang dibuat dan dokumen yang dipegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Dua keping kertas pertama didakwa sebahagian daripada senarai 5 muka surat ahli parlimen yang telah menarik balik sokongan terhadap Anwar. Pemerhatian lebih teliti pada dua muka surat itu menunjukkan bahawa ia adalah senarai semua 222 ahli parlimen. Terdapat 6 ruangan pada setiap muka surat iaitu negeri, kawasan pilihan raya, nama, parti gabungan, setuju dan tolak. Manakala menurut kertas ketiga yang ditunjukkan oleh Raja Petra, penyokong SD termasuk 14 daripada BN, UMNO 11, MCA 2, MIC 1. Senarai yang dikatakan itu juga mendakwa muda, GPS, PBM, GRS, warisan dan 3 lagi ahli parlimen Sabah akan turut menyokong kerajaan pimpinan Perikatan Nasional. Selanjutnya, senarai itu mendakwa bahawa 3 daripada 5 ahli parlimen bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar telah menarik balik sokongan mereka, menjadikan pembangkang dikatakan mempunyai sokongan 123 ahli parlimen. Sebagai respon, Pengarah Komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, rakyat tidak seharusnya percaya dan diperbodohkan berulang kali selepas banyak tarikh pertukaran kerajaan sepanjang 2023 sebelum ini tidak menjadi kenyataan. Menurutnya, propaganda terbaru ini sengaja dibuat oleh blogger dan TikToker untuk mendapatkan bayaran. Realitinya, kata Lokman, tiada perubahan kerajaan boleh berlaku sekiranya 120 ahli parlimen berubah sokongan, melainkan dilakukan di Dewan Rakyat melalui undi tidak percaya. Saya nak beri pesanan kepada kawan-kawan yang beri mesej WhatsApp, kita dah beritahu banyak kali. Jangan dilayan Raja Petra punya gila. Jangan dilayan kegilaan Papa Gomo, Cikgu Bat, Tun Faisal, Salim Parpukari. Saya nak beritahu sekali-sekala kita diperbodohkan, okey. Tetapi kalau kita diperbodohkan berulang kali, maknanya bukan Raja Petra yang tak betul. Bukan Papa Gomo tak betul, korang yang tak betul. Kalau nak percaya benda tahyul pun kena ada had. Sampai bila kita nak berulang kali diperbodohkan oleh puak yang kerja mereka mengambil kesempatan sekiranya ada perbalahan antara PN dan BN, antara PN dan PH. Selagi ada usaha menggoyangkan kerajaan, selagi itu mereka dibayar. Kita dah diperbodohkan sebelum ini, kalau menang pilihan raya 6 negeri, mereka tukar kerajaan. Tak berlaku pun. Kalau menang di pilihan raya Kecil Pulai, Simpan Jeram, Pelangai akan berlaku pertukaran. Bila diorang menang Kemaman pun, tak juga berlaku pertukaran. Kemudian 1 Januari 2024 akan tukar kerajaan, tak berlaku. Kemudian kata 18 Januari tukar kerajaan. Parlimen pun tak ada pada 18-26 Januari baru bersidang. Katanya dalam siaran langsung Facebook malam tadi. Lokman dalam pada itu menempelak sikap Raja Petra yang mengumumkan PN telah mempunyai jumlah yang cukup dan penyokong PN di Malaysia sibuk mengetengahkan nama Perdana Menteri baharu termasuklah Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Datuk Seri Muhammad Hassan Tok Mat. Saya dah tanya Tok Mat, beliau tidak terlibat. Kalau berlaku pun pakailah otak. Tuanku Agong hari ini tidak sampai 25 hari lagi untuk baginda berangkat kembali ke Pahang dan turun tahta sebagai Agong. Tuanku sangat teliti. Setiap keputusan besar, baginda akan bertanya Majlis Raja-Raja. Hari ini Majlis Raja-Raja lebih separuh telah memberikan sokongan kepada Tuanku Sultan Ibrahim Sultan Johor. Kita pun tahu pendirian Sultan Johor. Baginda mahu diberikan peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim memerintah jangan ganggu-gugat. Takkan tak faham bahasa, katanya. Tegas Lokman yang di-Pertuan Agong melalui titah diraja telah pun menyatakan biarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM terakhir dalam tempoh tugas baginda setelah 3 Perdana Menteri sebelumnya bertukar ganti. Katanya tidak mungkin Agong akan bertukar fikiran dalam tempoh 25 hari berbaki menjalankan tugas sebagai Agong sebelum digantikan oleh Sultan Johor. Hakikatnya, tiada mana-mana Agong akan mengambil risiko membenarkan kerajaan majoriti 2/3 yang dimiliki Anwar Han ini telah diyakini oleh pelabur asing. Ditukar kepada kerajaan majoriti tipis 115 ahli parlimen dan Malaysia berputar kembali ke era 2020 hingga 2022. Pelabur lari dan rakyat terkapai-kapai tidak mempunyai peluang pekerjaan.
Justru rakyat perlu bertegas dan meletakkan had akhir bagi mempercayai perkara karut-marut pertukaran kerajaan. Pembangkang telah menetapkan tarikh 18 Januari sebagai detik diangkatnya PM baharu. Maka rakyat perlu bertekad untuk tidak lagi percaya kepada propaganda pembangkang sekiranya pertukaran kerajaan tidak berlaku selepas detik itu. Cukuplah untuk risau kepada sesuatu yang sia-sia. Kepimpinan di Institusi Pengajian Tinggi IPT perlu diberi ruang dan kelonggaran untuk mewujudkan idea-idea baharu dalam bidang pendidikan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata saranan itu juga bagi memastikan IPT mampu bersaing dengan lebih baik di peringkat serantau dan dunia, sekaligus negara berupaya membentuk mahasiswa yang berdisiplin dan berkualiti tinggi. Saya cadang kepada Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir beri ruang kepada pimpinan universiti beri banyak kelonggaran. Kementerian Pengajian Tinggi KPT harus hanya menyelaras bagi mengelakkan pertindihan permasalahan tetapi beri lebih banyak ruang universiti mencabar mereka dalam 2 tahun melihat kepada program yang lebih baik. Katanya ketika berucap pada program perasmian Wacana Strategi Kementerian Pendidikan Tinggi di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur di Peti RTM. Pagi ini saya hadir ke Wacana Strategi Kementerian Pendidikan Tinggi dan meluangkan masa sekitar 2 jam untuk berdiskusi bersama 500 peserta dalam kalangan pengurusan tertinggi universiti awam dan swasta, cendekiawan, pakar dan tokoh pendidikan serta pemain-pemain industri. Dalam wacana saya singgung mengenai kerencaman permasalahan yang mencengkam sektor pendidikan tinggi negara, merangkumi perihal identiti, falsafah pendidikan, keperluan negara dan budaya serta desakan dan tuntutan semasa yang perlu ditangani semuanya. Catat PMX di ruang Facebook. Tambah beliau, untuk mendepani tantangan yang begitu kritikal dalam dunia pasca normal, beliau lontarkan cabaran buat cendekiawan dan pimpinan universiti untuk melakukan anjakan paradigma, yakni perubahan yang sistemik dan bukan sekadar penyesuaian kecil-kecilan dalam rangka penyelesaian. Jika pimpinan universiti dan pemikir masih merencana formula sama seperti mana yang dilakukan 20 atau 30 tahun lalu, maka kita akan ketinggalan landasan. Justru proses perbincangan dan kelulusan yang berselirat dengan karenah birokrasi perlu diperhalusi. Kerana itu, beliau telah memperkenalkan pembaharuan dalam jemaah menteri. Misalnya, apabila diputuskan pelaksanaan dasar peralihan tenaga, ia harus direalisasikan dalam tempoh 2 bulan, bukan seperti amalan lalu yang mengambil masa antara 6 bulan hingga 1 tahun untuk melaksanakan satu-satu keputusan. Menurut Anwar lagi, seluruh pendekatan perlu berubah, pokoknya polemik titik bengik harus diketepikan. Malah di kalangan pemikir bangsa harus melihat keutamaan iaitu melakukan anjakan, perbaiki kelemahan, mendidik anak-anak kita supaya mereka mampu bersaing dengan yakin sekaligus mengangkat martabat bangsa dan negara ke tingkat tertinggi. Tahniah Perdana Menteri. Dalam kegairahan untuk menebuk atap melalui pelbagai langkah termasuk langkah Dubai, rumah pimpinan negeri pun kini tidak selamat lagi. Jumaat lalu, 3 lelaki termasuk seorang wartawan media rasmi PAS adalah antara 3 individu yang direman 2 hari selepas menceroboh masuk kediaman rasmi Menteri Besar Selangor di Shah Alam. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 447 Kanun Kesiasaan yang boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 bulan atau denda RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Menjelaskan insiden tersebut, Muhammad Iqbal berkata suspek berusia antara 31 hingga 35 tahun dan tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Kesemua suspek memberikan alasan mereka masuk untuk menghadiri satu mesyuarat yang diadakan di kediaman rasmi Menteri Besar Selangor tetapi tidak mempunyai jemputan secara rasmi daripada pihak Menteri Besar, katanya dalam kenyataan di Petik Sinar Harian. Terdahulu tular video klip pendek memaparkan 3 lelaki yang ditahan, termasuk seorang daripadanya dikatakan wartawan harakah milik PAS. Seorang lagi suspek ialah dipercayai seorang pengguna media sosial yang aktif serta aktivis PAS di Gombak. Muhammad Iqbal berkata polis menerima laporan berkaitan kejadian itu kira-kira jam 6.10 petang. Siasatan mendapati semua suspek menggunakan proton wajah untuk memasuki kediaman rasmi Menteri Besar Selangor melalui pondok pos pengawal utama tanpa mengemukakan sebarang jemputan secara rasmi daripada kerajaan negeri. Bertindak atas maklumat, kira-kira jam 7.30 petang, tangkapan ke atas semua suspek dibuat, katanya. Menurut Muhammad Iqbal, proton wajah yang digunakan oleh suspek turut dirampas. Difahamkan wartawan terbabit cuba memasuki premis berkenaan pada awalnya tetapi tidak dibenarkan kaki tangan yang bertugas di situ. Dia kemudian cuba menyelinap dengan bersembunyi di dalam proton wajah yang dinaiki 2 individu lain, kononnya untuk bermesyuarat.
Bagaimanapun, cubaan itu terbongkar selepas anggota polis memeriksa kenderaan terbabit apabila ia diletakkan di parkir kediaman rasmi berkenaan. Jurucakap Pejabat Menteri Besar Selangor mengesahkan kejadian itu. Difahamkan salah seorang yang ditahan adalah seorang pemimpin akar umbi dari sebuah bahagian PAS di Selangor. Sementara itu, PAS menafikan kenyataan menggunakan kepala surat parti yang memohon maaf atas tindakan ketiga-tiga individu itu. Sementara itu, difahamkan kertas siasatan berhubung kejadian itu telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya TPR Negeri. Muhammad Iqbal berkata pihaknya berjaya menyelesaikan siasatan kes tersebut walaupun diberi tempoh reman yang singkat. Bagaimana mungkin aktivis media sosial PAS kawasan Gombak dan seorang wartawan Harakah ditangkap menceroboh rumah MB Selangor? Terdesak sangatkah penyokong PN dan wartawan Harakah sehinggakan terpaksa menipu kononnya mempunyai jemputan mesyuarat di rumah MB Selangor, namun akhirnya kantoi tiada apa-apa jemputan yang diberikan kepada mereka. Malah sanggup bersembunyi dalam kereta lain untuk menyusup masuk. Jelas, ia satu tindakan yang memalukan bagi pendukung yang mempercayai kononnya PAS membawa perjuangan agama Islam, sedangkan pelakuan sebegitu jelas mempergunakan agama demi kepentingan politik. Lebih membimbangkan akan bibit-bibit ekstremis yang akan menjadi ikutan penyokong akibat doktrin mempergunakan agama dengan sanggup melakukan perkara yang melanggar undang-undang. Bayangkan jika hari ini mereka sanggup menceroboh rumah MB Selangor dan apakah dapat dijangkakan pada masa akan datang dengan tindakan yang lebih daripada setakat menceroboh. Apakah aliran pemikiran yang diterapkan oleh parti yang mempergunakan agama dan sentimen bangsa ini sesuai untuk dijadikan parti yang diwakili memerintah Malaysia? Ini sahajakah tahap perjuangan yang dibangga-banggakan walaupun selama ini? Sungguh ia memalukan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.